Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Cikgu Linda dalam kelas matematik. Okey, hari ini kita nak belajar apa? Hari ini kita nak belajar pengurusan data. Matematik KSSR tahun 6. Okey. Yang pertama sekali, jom kita kenal dahulu jenis-jenis data. Okey, yang pertama, kamu perlu tahu piktograf. Yang kedua adalah carta palang. Dan yang ketiga adalah carta pi. Okey, ini adalah 3 jenis data yang kamu perlu tahu. Okey. Kita lihat dahulu maklumat yang ditanya berdasarkan data. Apa maklumat yang biasa ditanya apabila diberi data-data tadi? Okey, yang pertama dia akan tanya mode. Seterusnya dia akan tanya median, seterusnya mean, dan yang terakhir yang ditanya dia akan tanya julat. Okey? Okey, kita lihat satu persatu. Kita lihat dahulu mode. Mode bermaksud kekerapan tertinggi. Okey, untuk tentukan mode terdapat 2 jenis data yang perlu kita tentukan apakah mode dia. Okey, kita tengok data yang pertama adalah data tak terkumpul. Dan data yang kedua adalah data terkumpul. Okey? Okey, kita tengok dahulu bagaimana bentuknya data tak terkumpul. Okey, lihat contoh berikut. Berikut adalah saiz kasut 7 orang murid. Saiz 2, saiz 8, saiz 3, saiz 4, saiz 8, saiz 3 dan saiz 3. Okey? Dan di sini kita perlu tahu mode adalah kekerapan tertinggi ataupun kekerapan yang paling kerap berulang. Di sini kalau kita lihat yang kerap berulang adalah saiz kasut 3. Okey, ada 3 saiz kasut 3 di sini. Maksudnya ada 3 orang lah yang mempunyai saiz kasut 3. Jadi mode di sini kita boleh tentukan adalah 3. Okey? Okey, kita tengok pula kalau bentuk data terkumpul. Okey, jadual di bawah adalah data bilangan murid mengikut saiz kasut. Okey, dia bagi dalam bentuk jadual. Kalau tadi kita lihat data dia dibagi satu-satu secara berselera. Tapi kali ini dibagi dalam bentuk jadual yang dah tersusun. Okey, saiz kasut 2 ada seorang murid, saiz kasut 3 ada 3 orang murid, saiz kasut 4 ada seorang murid dan saiz kasut 8 ada 2 orang murid. Dan di sini kalau kita lihat yang paling ramai adalah 3 orang iaitu saiz kasut 3. Jadi, mode-nya di sini adalah 3. Okey? Okey, kita tengok pula median. Apa maksud median? Median adalah data yang berada di tengah-tengah. Okey, kita lihat contoh data pertama. Data pertama ni terdapat 7. 7 nilai di sini. 2, 8, 3, 4, 8, 3, 3. Okey, data yang pertama. Okey, kaedah mencari median yang pertama adalah susun nombor di atas mengikut tertib menaik atau menurun. Dan kebiasaannya kita susun secara menaik lah. Okey, kita susun. Okey, 2 bermula dengan paling kecil. 2, 3, 3, 4, 8, 8. Okey, seterusnya potong nombor mengikut susunan depan belakang. Okey, kita potong depan belakang, potong lagi depan belakang sampailah kita jumpa nilai di tengah-tengah adalah angka 3 di situ. Jadi kat sini kita boleh tentukan mediannya adalah 3. Okey? Okey, ini jika data yang diberi dalam bilangan ganjil. Jadi kita boleh jumpa datanya di tengah-tengah. Okey, kita lihat pula kalau datanya dalam bilangan genap. Okey, ada 6 data di sini. 2, 4, 8, 3, 3, 3. Okey, kaedahnya sama. Susun nombor mengikut tertib menaik atau menurun. Potong nombor mengikut susunan depan belakang. Okey, kita dah susun dari kecil ke besar dan kita potong depan belakang. Sama macam tadi. Tapi kali ini kita jumpa 2 nombor ataupun 2 data di tengah-tengah. 3 dan 3. Apabila kita jumpa 2 data di tengah-tengah, kita perlu cari mean bagi 2 nombor tersebut. Bagaimana cari mean?
3 tambah 3 bahagi 2. 2 ni adalah bilangan digit dia lah, ada 2. So, kita akan dapat 3 tambah 3, 6. 6 bahagi 2 akan dapat 3. So, mediannya adalah 3. Okey? Okey. So, kita teruskan. Bagaimana pula dengan min? Min ni bermaksud purata. Okey, dan dia ada rumus dia. Rumus yang kamu perlu ingat adalah jumlah kuantiti bahagi dengan bilangan. Okey. Kita lihat contoh. Jadual di bawah menunjukkan skor matematik bagi 5 orang murid dalam satu ujian tertentu. Okey, ini adalah skornya. Okey, skor 75 ada 2 orang. 85 ada 2 orang, 90 ada seorang. Jadi jumlah murid di sini kalau kita lihat ada 5 orang. Okey. Okey. So, hitung min skor matematik bagi seorang murid. Okey, jadi kaedah penyelesaiannya kita perlu jumlahkan dahululah sebab formula dia jumlah kuantiti bahagi bilangan. Okey, so nak cari jumlah dia. 75 tadi ada 2 orang, so 75 tambah 75. 85 ada 2 orang, 85 tambah 85, 90 ada seorang, so tambah 90. Jumlah murid semua sekali ada 5, so bahagi dengan 5. Jadi jumlahnya kita akan dapat 410 per 5 bahagi 5. So jawapannya adalah 82. Dan kesimpulannya minnya adalah 82. Okey? Okey. Okey, bentuk soalan lazim yang melibatkan min. Okey. Soalan min ni dia terdapat 2 bentuk yang akan ditanya dalam soalan-soalan peperiksaan. Yang pertama adalah cari min, yang kedua adalah diberi min. Okey, untuk cari min, formulanya adalah tambah dan bahagi. Kalau kita lihat formula tadi, jumlah kuantiti bagi bilangan. Jumlah tu tambah, bahagi bilangan tu maksudnya bagilah. Okey, jadi 2 operasi saja. Tapi berbeza dengan diberi min. Diberi min ni dia ada 3 operasi. Yang pertama mesti darab. Darab ni fungsi dia untuk cari jumlah kuantiti. Okey? Okey, seterusnya diikuti dengan tambah dan tolak ataupun boleh juga tolak dulu baru tambah. Tapi diberi min ni dia perlu ada 3 operasi. Bergantung dengan soalan juga. Okey? Okey, kita lihat contoh. Okey, contoh yang pertama soalan cari min. Okey, ingat operasi yang terlibat ada 2 iaitu tambah dan bahagi. Okey, kita lihat contoh di sini. Nilai wang RM20 ada 4 orang. RM10 ada 2 orang. RM5 ada seorang. RM1 pun ada 3 orang. Okey, so kat sini min kita boleh darab dulu. Tak perlu kita nak tambah RM20 ni sampai 4 kali sebab ada 4 orang, tak perlu. Kita boleh je darab. RM20 kalau darab 4 kita akan dapat RM80. RM10 darab 2 kita akan dapat RM20. RM5 darab 1, RM5. RM1 darab 3 jadi RM3. So jumlah orang di sini adalah 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 3, 10. So semua sekali ada 10 orang. Jadi ini yang perlu ditambah. Bahagi ni bahagi dengan bilangan orang lah. Okey. Jadi kita akan dapat jumlahnya RM108 bahagi 10 dan nilai minnya adalah RM10.80. Okey. Ini adalah soalan cari min. Okey, sekarang kita tengok pula kalau soalan diberi min. Okey, diberi min seperti saya kata tadi ada 3 operasi. Darab, tambah dan tolak. Okey, kita lihat contoh soalan. Diberi purata jisim bagi 6 orang murid lelaki ialah 65 kg. Okey, diberi jisim 4 orang di antara mereka ialah 45 kg, 50 kg, 45 kg dan 55 kg. Cari jumlah jisim bagi 2 orang murid lelaki itu. Jadi sekarang ni apa yang kita perlu buat? Darab ni seperti saya beritahu tadi untuk cari jumlah jisim. Jumlah jisim kalau kat sini 6 orang murid lelaki dikatakan. Purata dia 65 kg. Jadi nak cari jumlah jisim untuk 6 orang murid lelaki. Kedua-dua ni nilai ni kita perlu darab.
Jadi operasi yang pertama adalah 65 kilogram darab 6. Nilainya adalah 390 kilogram. Dan ini adalah jumlah jisim 6 orang murid lelaki. Okey, faham ya? Okey, seterusnya operasinya adalah tambah. Tambah ni kita perlu tambah jisim 4 orang murid lelaki yang diberi ni. 45 kilogram, 50 kilogram, 45 kilogram dan 55 kilogram. Okey, kita tambah dan kita dapat jumlah dia adalah 215 kilogram. Okey. Okey, seterusnya bagaimana nak cari jumlah jisim bagi dua orang murid lelaki itu? Dua orang lagi. Kan dia ada 6 orang tadi kan. Yang diberi 4. Dia suruh cari jumlah jisim 2 orang. Jadi kita dah tahu yang ini jumlah jisim 6 orang, yang ini jumlah jisim 4 orang. So kita tolak sahaja 390 kilogram tolak 215 kilogram. Okey, dan kita akan dapat 175 kilogram jumlah jisim untuk dua orang murid lelaki tersebut. Jadi jumlah jisim dua orang murid lelaki itu adalah 175 kilogram. Okey? Okey, so yang terakhir kita lihat julat. Apa maksud julat? Julat adalah perbezaan antara nilai maksimum dan nilai minimum. Okey, contoh kalau data yang diberi 2, 8, 3, 4, 8, 5. Okey, kaedah mencari julat adalah formula dia nilai maksimum tolak nilai minimum. Nilai maksimum bermaksud nilai tertinggi. Nilai minimum bermaksud nilai terendah. Kalau kita lihat nilai tertinggi di sini adalah 8, kan? Okey, so nilai minimum pula kalau kita lihat dalam data ni adalah 2. Jadi untuk cari julat 8 tolak 2 lah. 8 tolak 2 sama dengan 6. Jadi julatnya bagi data yang diberi ini adalah 6. Okey? So sampai di sini sahaja penerangan cikgu tentang tajuk pengurusan data. Okey, harap anak-anak semua faham. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran ini. Okey, dan jangan lupa like dan subscribe saya punya channel. Okey, Cikgu Linda. Okey, so terima kasih semua. Assalamualaikum.